Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wal fahsya' wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Insyaallah kelas kita pada pagi ini ayat yang ke-21 surah Al-An'am. Okey, ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun." Jadi ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan waman, dan dari sudut makna harfiahnya ialah Allah Taala bertanya, waman, dan siapakah, azlam, paling zalim, paling zalim ataupun paling zalim, mimman, daripada sesiapa, iftara, siapa yang telah mengada-ngadakan ataupun mereka-rekakan, ala Allah, ke atas Allah Subhanahu wa taala, kadziban, iaitu pendustaan. Maknanya membuat cerita apa yang Allah Taala tidak sebut, ataupun Allah Taala tidak perintah, ataupun Allah Taala tidak cerita. Au kadzdzaba bi ayati, ataupun siapakah yang paling zalim, melainkan sesiapa yang telah kadzdzaba bi ayati, telah mendustakan bi ayati, mendustakan Al-Quran. Ayat itu sama ada kita tafsirkan dengan Al-Quran ataupun mukjizat. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mukjizatnya ialah Al-Quran. Innahu, sesungguhnya, la yuflihudz zalimun, sesungguhnya tidak berjaya mereka yang zalim. Mereka yang zalim. Jadi ayat ini masih lagi ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Dan kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat ini, ada ulama ataupun pentafsir menafsirkan dengan akfar, iaitu paling kafir. Maknanya ada orang yang kafir, maknanya ada orang yang ingkar, ada orang yang kufur, tolak Islam. Tapi ada yang paling kufur, paling kuat kekufuran, iaitu mereka yang mereka cerita terhadap apa yang Allah Ta'ala tidak cerita ataupun tidak perintah. Ini merujuk kepada cerita kita sebelum ini berkaitan dengan Nasara, berkaitan dengan Yahudi, dan berkaitan dengan musyrikin Mekah. Jadi tiga golongan ini yang masih lagi dalam perbahasan kita, yang masih lagi yang disebut di dalam ayat-ayat sebelum ini, iaitu menceritakan bagaimana mereka telah mendustakan ataupun mereka cerita, di mana bagi kaum ataupun agama ataupun Kristian ataupun Nasara, mereka telah mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Jadi ataupun Isa itu adalah Tuhan. Jadi ini adalah dakwaan yang tidak disebut
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini termasuk di dalam ayat yang ke-21 ini. Dan juga musyrikin Mekah, mereka menyembah berhala ataupun tokoh-tokoh yang dibuat oleh mereka, sama ada daripada batu ataupun daripada kayu ataupun daripada makanan, dan mereka sembah. Ini juga adalah dikira zalim dan seburuk-buruk ataupun sejahat-jahat, sekuat-kuat kekufuran, kerana mereka telah mencipta sesuatu, membuat Tuhan, di mana Tuhan itu adalah bukan yang difirmankan ataupun yang diminta oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran supaya disembah. Begitu juga Yahudi. Mereka juga telah mencipta di mana mereka mendakwa Uzair. Ada dalam Quran, Uzairun ibnullah. Mereka berkata Uzair itu adalah anak Tuhan. Jadi di dalam ayat 21 ini, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, iaitu masih lagi menceritakan tentang bagaimana tiga golongan tadi telah mencipta Tuhan ataupun telah mendakwa sesuatu yang tidak diminta oleh, tidak difirman oleh, tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini adalah yang paling kufur, yang paling zalim. Jadi azlam itu ada ulama menafsirkannya dengan kekufuran. Maksudnya waman akfar, siapakah yang paling kufur. Dan ada juga ulama telah mentafsirkan azlam itu ialah dengan tafsiran akhta. Maksudnya yang paling salah. Yang paling salah, maknanya banyak kesilapan, tetapi yang paling salah di dalam agama ialah mereka yang mencipta ataupun mereka cerita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah secara ringkas tafsiran ataupun terjemahan harfiah bagi ayat 21. Dan di dalam ayat ini Allah Taala sebut dua sifat. Pertama, mereka cerita ataupun mengatakan apa yang Allah tidak kata. Yang kedua, ialah mendustakan apa yang Allah sebut ataupun apa yang Allah kata. Ada dua sifat ni. Maknanya pertama, Allah Ta'ala tidak sebut tapi dia sebut. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut tapi dia kata tidak betul ataupun dia tolak ataupun dia ingkar apa yang Allah Ta'ala sebut tersebut. Jadi dua sifat ini disebut di dalam ayat yang ke-21. Dan Allah Ta'ala guna au. Au ini adalah huruf ataf. Ia memberi maksud pilihan. Pilihan di sini maknanya salah satu. Sama ada mereka ataupun mencipta cerita yang Allah Ta'ala tidak sebut, ataupun mereka yang telah mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana sahaja seseorang itu ada dua sifat, salah satu dua sifat ini, maka dia adalah paling zalim ataupun paling kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya salah satu. Bersalahan seandainya Allah Ta'ala guna wa. Kalau Allah Ta'ala kata mimman iftara 'ala Allahi kadziban wa kadzdzaba bi ayatihi, kalau guna wa maksudnya sesiapa yang bergabung ataupun yang ada dua sifat ini, maka dia adalah paling kufur. Kalau diguna wa, tapi apabila diguna au, maknanya kalau ada salah satu di kalangan manusia, termasuk juga mukmin kita sekarang ini, seandainya ada salah satu sifat ini, sama ada dia telah mereka cerita ataupun mereka ibadat ataupun mendakwa apa yang Allah Ta'ala tidak dakwa, ataupun mereka telah mendustakan apa yang Allah Ta'ala minta ataupun apa yang Allah Ta'ala arah, mendustakan ataupun menafikan ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala perintah, dan juga menolak apa-apa di dalam Al-Quranul Karim, mereka juga adalah di kalangan orang-orang yang zalim tadi. Mereka di kalangan orang yang paling zalim. Jelas Maknanya di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menggunakan au. Au itu adalah menunjukkan salah satu. Jadi seandainya ada yang berdustakan Al-Quran, maka dia adalah paling zalim.
seandainya ada yang mereka ataupun seseorang mendakwa apa yang Allah Ta'ala tidak sebut, perintah dan sebagainya, mereka juga adalah di kalangan orang yang zalim. Di dalam masyarakat kita pada hari ini, mereka-mereka yang mencipta ibadat, mencipta ibadat apa yang Allah Ta'ala tidak perintah melalui Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi SAW, mereka masuk di dalam golongan iftira. Iftara, golongan yang mereka ataupun mencipta apa yang Allah Ta'ala tidak perintahkan. Banyak berlaku dalam masyarakat kita akhir-akhir ini oleh kerana kejahilan, maka berlakulah ibadat, berlaku perbuatan yang dianggap ibadat dan dianggap itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa boleh bagi contoh sekarang ni? Sesuatu yang bukan ibadat tetapi dianggap ibadat. Maknanya sesuatu yang tidak ada kewajipan, tak wajib pun tetapi dianggap wajib. Dan seandainya tidak buat, dianggap berdosa. Itu siapa boleh bagi contoh? Haji Halim, Haji Zul? Haji Kasbi, baru masuk Haji Kasbi Ya, saya. Ya. Macam kita buat Ustaz. Ya. Macam kita berdoa pada tiap akhir tahun. Ya. Doa akhir tahun. Ada wajib. Orang kata ada doa dia. Ya. Sebelum maghrib pada asar, dan ada yang kata kena buat. Ada yang kata pula tak buat. Jadi ada kontroversi di situ. Okay. Bila tak buat, ada lagi contoh macam berdoa. Contoh Haji Halim bagi tahu doa akhir tahun. Ya. Jadi seandainya kita menganggap doa yang kita baca itu adalah perintah daripada Nabi, maknanya dia menjadi ibadat khusus ataupun dia merupakan perintah daripada Allah, maknanya seseorang itu anggap doa ini akhir tahun ataupun awal tahun ini adalah satu perintah. Maknanya bila dia jadi perintah sama ada sunat ataupun wajib. Itu pertama. Yang kedua, sesiapa yang menganggap doa yang dibaca itu ini adalah amalan Nabi. Doa itu sendiri. Doa yang dibaca itu adalah amalan Nabi, dan Nabi tidak membaca doa itu juga adalah satu apa orang panggil dakwaan terhadap Nabi SAW. Jadi kalau kita nak amalkan doa akhir tahun ini, pertama kita kena anggap benda ini bukan wajib, dan kita boleh anggap ia sunat atas asas doa itu digalakkan dalam Quran. Allah Ta'ala sebut, Udu'uni fastajib lakum. Kamu berdoalah kepadaku, aku akan makbulkan doa kamu. Tapi Allah Ta'ala tidak hadkan bila, kan? Ada disebut di dalam hadis-hadis waktu-waktu yang mustajab. Tetapi Allah Ta'ala tidak hadkan hanya waktu ini saja kamu berdoa. Jadi kita boleh berdoa di atas kereta, kita boleh berdoa di awal tahun, kita boleh berdoa di mana-mana saja yang tempat yang diharuskan berdoa, kita boleh berdoa. Jadi atas asas ada nas ini, maka seseorang itu disunatkan berdoa. Termasuklah juga di awal tahun dan akhir tahun. Cuma jangan menganggap ada nas dan jangan menganggap ini Nabi buat. Jadi seandainya kita menganggap ini Nabi buat, kita telah meletak sesuatu itu adalah satu ibadat yang khas. Maksudnya setiap akhir tahun, awal tahun, maka kita kena berdoa. Sebab Nabi buat ataupun ada nas, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdoa ini hanya kita buat atas asas ada asalnya, rujukannya, iaitu berdoalah kamu. Jadi orang yang berdoa di akhir awal tahun itu dia boleh berdoa. Dan sesiapa yang tak berdoa pun tak apa. Jangan pula kita menganggap orang tidak berdoa itu mereka sudah melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah.
Tidak. Jadi Ustaz, tanya Ustaz, jadi perkara ini tidak termasuk dalam bid'ah yang selalu orang sebut-sebut Seandainya berpegang. Seandainya berpegang bahawasanya doa sebegini Nabi yang buat. Doa sebegini Nabi yang suruh. Doa sebegini Allah Ta'ala yang suruh. Dan menganggap apabila ada nas, apabila Nabi buat, maka dia menjadi ibadat. Jadi kita hanya berdoa saja. Dan bagi orang yang tidak berdoa, maka tidak mengapa. Dan satu lagi, jangan menjadi sesuatu yang menunjukkan wajib. Maknanya kalaulah awal tahun semua orang buat. Maknanya semua orang buat. Tidak ada orang tidak buat. Seolah-olahnya wajib. Tahun depan pun begitu. Tahun akan datang pun begitu. Tahun seterusnya begitu. Jadi bila kita mati pun anak-anak kita buat. Bila anak-anak kita mati pun cucu-cucu kita buat. Jadi berkurun-kurun akhir sekali orang menganggap bahawasanya dia adalah wajib. Tidak begitu. Jadi kita sebagai ayah ataupun sebagai imam masjid ataupun sebagai kerajaan, kita kena bagi tahu doa awal dan akhir tahun ni adalah satu ibadat yang sunat berasaskan kepada nas yang umum. Berdoalah kamu dan Allah Ta'ala tidak hadkan mana-mana tempat. Dan jarang-jarang kita tinggal lah. Mungkin bila masjid tu tinggal doa awal tahun pada tahun ini contohnya, makmum tak buat. Jadi kita pun beritahu perkara sunat saja dan benda ini bukanlah diperintahkan oleh Nabi ataupun Rasul ataupun Allah Subhanahu Wa Taala yang ia dianggap sebagai ibadat yang khas. Jadi itulah saya mengambil pendapat yang pertengahan. Ada yang mengatakan bid'ah teruslah. Ini bid'ah kita boleh buat. Tapi saya mengambil pendapat guru saya. Dia beritahu sesuatu yang ada asal. Asal maknanya ada dalil. Contohnya berdoa. Contohnya berzikir. Jadi di dalam Al-Quran banyak nas ataupun dalil ataupun asas yang meminta kita berzikir. Fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingatlah kepada aku ingat kepada engkau. Ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah kepada aku akan memakbulkan doa kamu. Jadi berdasarkan nas-nas ataupun dalil-dalil ini bahawasanya kita perlu berzikir, kita perlu berdoa. Cuma mana-mana saja situasi ataupun tempat yang tidak ada dalam nas, kita jangan jadikan ibadat. Kita jangan jadikan ia sebagai kewajipan. Apabila tidak ada nas mengatakan awal tahun kamu berdoa, jadi kita janganlah anggap bahawasanya awal tahun itu adalah satu kewajipan untuk kita berdoa. Ataupun banyak lagi amalan-amalan lain yang sememangnya ada asal dia, dalil dia. Jadi sesuatu amalan yang ada asal dia, ada dalil dia, kita boleh lakukan. Ada dalil umum. Dan sesuatu amalan yang ada dalil dan diceritakan caranya. Yang menjadikan ibadat itu secara khusus. Seperti solat. Allah Ta'ala sebut, wa aqimis salah, dirikanlah kamu solat. Dan diceritakan caranya, diceritakan di dalam hadis Nabi, cara-cara untuk solat itu. Jadi kita hendaklah solat sebagaimana Nabi solat. Hendaklah kita menunaikan haji sebagaimana Nabi tunaikan haji. Hendaklah kita berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa. Tapi kalau berzikir, ada Allah Ta'ala bagi tahu waktu dan cara secara khas. Tak ada. Maknanya kalau ada, maknanya waktu-waktu itu adalah disunatkan untuk kita berzikir dan berdoa. Tetapi adakah hanya waktu itu saja kita berdoa, berzikir? Tidak semestinya. Contohnya selepas solat. Banyak doa-doa, zikir-zikir selepas solat. Ini ada disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi doa selepas solat itu adalah sunnah. Disunatkan. Tetapi adakah selepas solat saja kita perlu berdoa ataupun berzikir? Tidak juga. Tidak juga. Jadi kita boleh berzikir. Contoh semasa kita main bola ataupun bersukan ataupun main badminton petang-petang dengan cucu-cucu anak-anak kan, kita berzikir sambil-sambil kita berzikir, itu tidak jadi masalah pun.
Bahkan Allah Ta'ala sebut, ingatlah kepada aku akan ingat kepada kamu, dan banyak nas-nas lain yang menunjukkan ia adalah ada asal dia. Ya. Begitu. Okey. Ya. Okey. Jadi isu bid'ah dan sunnah di Malaysia ni memanglah kita boleh bawa kepada bertengkar, boleh sampai kepada mengkafirkan. Sebabnya dalam hadis Nabi, kulli bid'atin dalalah wa kulli dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap kesesatan itu dalam neraka. Ya, ya. Jadi berdasarkan hadis ini semua menerakakan belaka benda-benda yang baru. Tapi Ustaz ada yang dikatakan tentang guru saya, dia kata apa-apa saja yang ada nas, ada teks, ada usul dia, maka kita boleh lakukan selama mana dia tidak bercanggah dengan hadis dan Al-Quran. Dan yang kedua, apa yang Nabi tidak buat tidaklah bermakna haram kecuali ada qarinah ataupun ada dalil. Apa yang Nabi tidak buat, contohnya awal tahun tadi. Nabi tidak buat. Tapi ada dalil ke tidak mengatakan tak boleh? Tak ada. Ada. Tapi boleh kalau ada dalil yang mengatakan jangan kamu sambut awal tahun, contoh ada dalil yang mengatakan tak boleh, maka barulah tak boleh. Jadi setiap apa yang Nabi tidak buat tidaklah bermakna haram kecuali jika ada qarinah. Qarinah ni bukti-bukti ataupun dalil-dalil ataupun nas-nas yang mengatakan dia tidak bagus, dia haram ataupun dia perlu dielak dan sebagainya. Ustaz, ada yang kata apa ni bid'ah hasanah pula. Macam mana tu? Itu pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i dan juga ramai ulama-ulama mengatakan sesuatu yang baru itu ada yang baik dan ada yang tak baik. Itu berdasarkan hadis. Man sanna sunnatan hasanatan, sesiapa yang memulakan satu jalan yang baik, dia dapat pahala. Ada hadis Nabi SAW. Jadi ada yang dianggap sebagai satu jalan ataupun sunnah yang baik, di mana Nabi tidak buat dan sebagainya. Jadi yang baik itu boleh dilakukan. Okey, cukuplah Haji Alim bagi contoh saja. Kalau bagi banyak lagi panjang. Ada lagi Ustaz, banyak lagi. Malam Jumaat pun ada. Contoh lagi contoh baca Yasin malam Jumaat. Kenapa dijadikan setiap malam Jumaat baca Yasin? Okey, tak jadi masalah. Kita ajak orang baca Quran. Cuma jangan jadikan ia seolah-olah satu ibadat yang khusus. Bila sebut Yasin, malam Jumaat. Bila sebut malam Jumaat, Yasin. Kalau ada orang baca surah Kahfi contohnya, yang sememangnya yang Nabi suruh, kita rasa pelik. Kenapa baca Yasin pula bahasa surah Kahfi? Itu yang tak boleh. Dan kita menganggap siapa yang tidak baca Yasin, dia berdosa. Dia amalan dia tidak teruk lah. Yasin pun tak baca. Malam Jumaat. Jadi kita melabel, menetapkan berdosa ataupun teruk ataupun itulah yang bawa kepada bid'ah. Kau tukar ayat lah Ustaz dia. Kau tukar baca Al-Kahfi. Daripada kita buat bacaan Yasin, baik kita tafsir surah Yasin malam Jumaat. Ada. Isi dia banyak yang boleh dimanfaatkan oleh jemaah. Ini baca Yasin setiap malam Jumaat. Malam lain tak baca lah Yasin. Cuma Ustaz kau tidak dia tak baca langsung. Cumanya saya fikirlah maknanya ibadat-ibadat yang ada di dalam masyarakat kita, contohnya baca Yasin malam Jumaat, contohnya doa akhir tahun, contohnya berdoa kepada ibu bapa melalui tahlil, dan banyak lagi bentuk-bentuk lain itu yang ada di dalam masyarakat kita ni adalah hasil daripada usaha ulama-ulama yang dahulu. Apabila mereka datang ke Tanah Melayu, mereka telah seru masyarakat kepada agama Islam dan ramai yang memeluk agama Islam. Mereka bayangkanlah maknanya masyarakat yang baru dalam agama ini. Jadi ditetapkan supaya mereka ini baca Quran.
maka ditetapkan Jumaat tu baca Yasin. Cuba bayangkan kalau tak tetapkan. Mereka tak baca lah Quran, mereka tak belajar lah Quran kan. Kemudian tahlil. Tahlil itu sebenarnya berdoa kepada ibu bapa yang telah meninggal. Kalaulah tak buat macam tu, bila mereka nak berdoa? Bila mereka nak belajar? Begitu juga lepas solat, berzikir ramai-ramai, maknanya mengajar orang berzikir. Lepas solat kita baca kuat, orang pun dengar dan sebagainya. Dan kita sendiri pun, termasuk saya sendiri pun, saya belajar zikir selepas solat ini melalui jemaah di surau, melalui jemaah di masjid. Kita dengar imam baca, kita ikut, lama-lama kita ingat. Jadi kalaulah lepas solat senyap semua. Cuba bayang orang yang baru peluk Islam. Dia kata, oh macam ni Jadi bila mereka nak belajar zikir, bila mereka nak berzikir, jadi ulama kita buat zaman dahulu itu atas asas untuk membentuk masyarakat supaya baca Quran, supaya berzikir, supaya berdoa, supaya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila lama dan sampai kepada kita sekarang ini, kita ubahlah apa yang tak baik itu kita buang, apa yang baik itu kita ikut, dan kita cuba untuk bersihkan ataupun jernihkan amalan-amalan yang telah dibuat oleh datuk nenek moyang kita. Tidak boleh kita salahkan mereka. Tak boleh kita katakan apa ini cipta bid'ah dan sebagainya. Maknanya mereka telah ijtihad buat sesuatu amalan yang sesuai dengan masyarakat zaman dahulu lah. Macam di tadika kan. Bila ajar solat semua baca kuat. Fatihah baca kuat, doa sujud baca kuat. Kenapa semua baca kuat dan serentak semuanya? Adakah Nabi ajar macam tu? Tak ada pun kan? Tapi supaya anak-anak kita boleh belajar, anak kita boleh dengar dan sebagainya. Tapi apabila dia dah besar, dia dah keluar daripada tadika, dia dah masuk sekolah, belajar universiti, tak adalah dia baca kuat. Tak adalah duduk solat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi baca kuat. Tidaklah. Mana dia akan faham apabila mereka pelajari dan sebagainya. Tapi atas asas untuk mengajar itu, dibaca kuat kepada anak-anak kita di tadika dan sebagainya. Masyarakat kita begitulah. Di awal Islam itu muncul, ada satu bentuk amalan yang dibuat dan diguna untuk masyarakat kita amal. Dan apabila kita sudah lama Islam dan ramai sudah faham, jadi kita jernihkan. Kita kena bagi tahu masyarakat, kalau buat begini bid'ah. Ini Nabi tidak buat. Kamu nak tinggal, tak apa. Kalau kamu nak buat, jangan kata Nabi yang buat. Dan ini ibadat bukan ibadat khusus. Ibadat-ibadat khusus telah ada dalam nas yang dinyatakan jelas oleh Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Kamu akan jernih. Tapi jangan cepat untuk kita membid'ahkan, memfasidkan, menyesatkan dan juga menyerang. Cuma kita ini masalahnya orang yang buat ibadat ini kita serang. Orang yang buat ibadat ini kita marah. Sedangkan mereka ni sudah ada kebaikan tu. Mereka sudah ada kebaikan. Kemungkinan amalan yang mereka lakukan itu tidak betul-betul tepat. Jadi kita kena santuni mereka, kita kena didik mereka, kita kena ajar mereka, kita kena bagi ilmu pada mereka. Adapun yang tak solat, kita tak marah pun. Yang tak solat, ikut dia. Yang tak berzikir, biarlah. Yang tak baca Quran, tak apa. Tapi yang baca Quran, kita tengok terus. Kita hentam dia. Kamu ni bid'ah ni. Kamu ni apa ni sekian-sekian. Jadi, orang yang tak baca Quran, tak apa. Bagaimana kita nak dakwah mereka? Orang yang tak solat, orang yang tak berzikir, kita hentam orang yang berzikir selepas solat. Kita kata berdoa ramai-ramai ini bid'ah. Kita kata zikir secara kuat ini bid'ah. Jadi berapa juta orang duk berdoa, duk berzikir ramai-ramai di masjid tu kan. Terasalah mereka kan. Jadi kita serang, kita kata bid'ah, kita kata sesat dan sebagainya. Kita tidak raikan pendapat yang mengatakan bahawasanya dibolehkan, diharuskan. Kita terlalu tegas. Akhir sekali, siapa yang bertengkar? Orang yang solat. Kat masjid bertengkar, kat surau bertengkar, dalam taman pun bertengkar. Bertengkar kenapa? Kerana berdoa.
imam tu berdoa ramai-ramai. Aku tak boleh. Itu bid'ah. Jadi nampak tak? Ya. Betapa orang panggil ketegasan itu menyebabkan perpecahan atau menyebabkan orang menjauhi agama kita. Orang kafir lihat orang Islam berzikir pun dia bertengkar. Berdoa pun dia bertengkar. Semua mereka nak bertengkar. Orang yang solat, orang yang tak solat pun sama. Dia kata, baik aku tak solat. Di masjid, ulama-ulama, ustaz-ustaz duk berbalah aja. Yang ni duk kata macam ni, yang ni duk kata macam ni. Pergi masjid langsung. Jadi satu fitnah lah kepada masyarakat. Jadi kita ambil jalan pertengahan. Ya. Okey, kita teruskan dengan tafsiran kita ni. Jadi dua sifat. Salah satu daripadanya seandainya ada pada seseorang, maka dia adalah paling zalim. Innahu la yuflihudz zalimun, dan orang-orang yang zalim ini tidak berjaya. Adakah tidak berjaya di dunia? Di dunia ini mengikut sunnah Allah. Sesiapa yang mengikut sunnah Allah, maka dia akan berjaya. Siapa yang jujur, siapa yang ikhlas berniaga, siapa yang baik, benar dan sebagainya, Allah Ta'ala akan tolong dia. Jadi sesiapa yang tipu, sesiapa dan sebagainya, Allah Ta'ala akan murka padanya dan mungkin dia tidak berjaya. Jadi sesiapa yang mengikut sunnah Allah atas dunia ini, mereka akan berjaya. Siapa yang rajin, dia akan berjaya. Siapa yang malas, dia akan gagal dan sebagainya. Cuma yang pastinya orang-orang yang zalim ini, mereka tidak akan berjaya di akhirat nanti. Dan kejayaan kita hendaklah kejayaan yang sebenar, iaitu di akhirat nanti. Dan kejayaan itu ialah apa yang kita nak, kita dapat. Apa yang kita tak nak, kita dapat jauhi. Itu adalah kejayaan yang sebenar. Jadi sesiapa yang berjaya di akhirat nanti, dia akan dapat apa yang dia nak, iaitu syurga, dan apa yang dia tak mahu. Termasuk sesaan neraka, termasuk sesuatu yang membosankan, sesuatu yang buruk, kata-kata buruk, caci maki dan sebagainya. Mereka orang-orang yang berjaya di akhirat nanti juga mereka akan dapat. Mereka selamat daripada apa yang mereka tak suka. Itulah kejayaan sebenar. Maknanya di akhirat nanti orang-orang yang zalim ini mereka tidak akan berjaya, dan mereka yang tidak zalim maka mereka akan berjaya apabila masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila masuk syurga itu, seseorang itu dapat apa yang dia nak dan dia akan dapat jauhi apa yang dia tak nak. Ya. Jadi itulah tafsiran, walaupun dah mungkin dalam 40 minit kita duduk tafsir ini, tapi sebenarnya banyak keluar daripada tajuk tadi. Boleh. Dari sudut bahasanya, Allah Ta'ala sebut waman, waw itu adalah waw istinafiyah. Maknanya waw bukan waw ataf. Apabila bukan waw ataf, i'rabnya tidak ada kaitan sebelumnya. Waw ibtidaiyah, waw permulaan ayat. Jadi kita i'rab selepas waw ini adalah i'rab yang baru, tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Seandainya kita anggap waw ini waw ataf, kita kena cari dia merujuk kepada ayat mana sebelumnya. Jadi apabila disebut waw ibtidaiyah, maknanya kita tidak perlu lagi rujuk ke belakang. Kita teruskan ke depan dengan i'rab secara biasa ayat-ayat seterusnya. Jadi waw itu adalah waw istinafiyah ataupun waw ibtidaiyah, iaitu waw permulaan ayat. Man isim istifham. Man itu adalah kata tanya, bermaksud siapakah? Siapakah? Sakin maknanya baris nun itu adalah mati dan dia adalah mubtada di dalam kedudukannya dalam ayat. Man siapakah itu adalah mubtada. Azlamu khabar. Paling zalim. Azlam ini adalah kata tafdhil. Afdal, ahsan, azlam, aqbah. Apa lagi? Maknanya ini kita panggil isim tafdhil. Maknanya paling zalim.
ahsan paling baik, afdal paling baik, apa lagi? Akbar. Akbar paling besar. Apa lagi? Ajmal paling cantik. Aqbah paling buruk. Asman paling gemuk. Anhaf paling kurus. Jadi bila ada lafaz dia dengan af'al, dia menunjukkan paling zalim. Jadi Allah Ta'ala di sini dia tanya siapa yang paling zalim? Sebenarnya dia nak mencaci ataupun dia nak memaki ataupun dia nak menghina ataupun merendahkan orang-orang yang saya sebut di awal kelas kita tadi. 3 golongan tadi Nasara, Yahudi dan Kristian. Sebenarnya mereka Allah Ta'ala tanya tetapi sebenarnya bukan tanya. Allah Ta'ala nak bagi tahu sebenarnya ada yang paling zalim, iaitu 3 golongan ini. Mereka telah mencipta sesuatu yang Allah Ta'ala tidak cipta. Mungkin kita tanya, kenapa paling zalim? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kalau seseorang itu bunuh orang lain, itu zalim. Pukul orang lain, itu zalim. Curi harta orang, itu zalim. Menipu seseorang, zalim. Tapi ada yang paling zalim, iaitu mereka yang mencipta atau sesuatu yang Allah Ta'ala tak cipta. Kenapa paling zalim? Syirik. Syirik lagi. Kenapa Haji Ali? Ya. Melanggar perintah Allah. Ya. Iyalah, melanggar perintah Allah lah. Kenapa paling zalim? Jadi apa yang saya nampak, melihat kepada seseorang itu, dia zalimi siapa? Maknanya kalaulah dia zalimi manusia, zalim, betul zalim. Zalimi binatang, betul zalim. Zalim pada binatang. Zalimi makhluk Allah seperti pokok kayu, alam sekitar dan sebagainya, itu adalah zalim. Zalimi diri sendiri seperti terima rasuah, tidak solat, tidak puasa, itu zalim pada diri sendiri. Tetapi ada yang paling zalim, itu menzalimi Allah. Tidaklah bermakna zalimi Tuhan itu Allah Ta'ala dizalimi. Maknanya dia mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah dia tahu Allah Ta'ala yang buat dia, setelah dia tahu Allah Ta'ala yang memiliki langit dan bumi, setelah dia tahu Allah Ta'ala yang berkuasa segala-galanya, di saat dia tahu Allah Ta'ala sebegitu, tiba-tiba dia mencipta sesuatu yang Allah Ta'ala tidak kata, Allah Ta'ala tidak perintah. Itu yang berlaku kepada Yahudi dan juga Nasrani dan juga musyrikin. Mereka tahu Allah Ta'ala yang cipta mereka. Dan mereka beriman, seperti Nasara dan Kristian, mereka beriman dengan Allah. Tetapi mereka kata Allah Ta'ala ada anak. Jadi lihat kepada siapa yang mereka lakukan kezaliman. Sebenarnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi orang yang mendustakan ataupun orang yang mereka cerita ke atas Allah ini, sebenarnya mereka ni orang yang betul-betul jahat dan betul-betul kufur. Seandainya manusia pun marah kalau didakwa apa yang dia tak kata, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala, lagilah murka dan lagilah jahat sikap sebegitu. Jadi azlam diguna paling zalim itu adalah merujuk kepada pihak yang kita dustakan ataupun pihak yang kita zalimi. Kamu zalim kepada manusia, okey, zalim. Kamu zalim pada haiwan, zalim. Tapi janganlah kamu dakwa kepada Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala tak kata. Sedangkan Allah Ta'ala itu adalah yang mencipta kamu, yang buat kamu. Bukan tarafnya seperti sama-sama makhluk dan juga haiwan tadi. Jadi disebut azlam, iaitu paling zalim. Dan azlamu itu khabar. Jadi diletak baris hadapan azlamu. Dan azlam ini tidak boleh diletak baris dua, tak boleh azlamun. Di bawah wazan af'al. Jadi semua isim yang berada di bawah wazan af'al tak boleh baris dua. Contohnya ahmaru, aswadu, azlamu dan sebagainya. Akbaru. Mimman, ada dua perkataan, min dan man. Jadi ayat yang pertama tadi, man ini kata tanya.
Min di sini huruf jar, man itu adalah isim mausul. Siapakah yang paling zalim daripada kalangan sesiapa? Mimman, min itu dari, maknanya kita kena, siapa yang paling zalim seseorang jika nak dibandingkan di kalangan mereka yang mencipta ataupun yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi min di sini ialah huruf jar, man isim mausul, dan jar wa majrur mimman ini adalah muta'alliqun bi azlam, merujuk ataupun bergantung kepada azlam, isi tafdhil. Di kalangan manusia ini siapa yang paling zalim? Jika hendak dibandingkan dengan ataupun jika hendak dikira dengan iftara. Iftara ini adalah fi'il madhin mabniyun, fi'il madhin dia mabni. Ala al-fathi, iftara ada alif kat belakang ya ni, ya bentuk dia saja ya tetapi dia adalah alif. Iftara. Mabniyun ala al-fathi, dia adalah mabni dengan baris atas muqaddar. Muqaddar maknanya atas alif ya yang nampak ini seperti ya tapi alif ni tidak ada baris. Iftara, ra itu ada baris, alif itu tak ada baris. Sebab itulah dia muqaddar ala al-alif. Maknanya seolah-olah iftara ini ada alif, ada ada baris atasnya, iaitu di atas alif. Iftaraya. Nah, iftaraya jadi ya pula Ada. jadi iftara. Kalau kita kata zahaba, kalau kita kata zahaba, jadi ba itu ada beratas. Ada apa? Ba itu ada baris atas jelas zahaba. Jelas. Jelas. Tetapi kalau iftara, mana baris atasnya? Di hujung. Ada nampak jika sebi baris atas di hujung? Ya pengganti alif, Ustaz. Ya. Ya. Ya alif. Tak nampak pun. Ya maksura, apa nama Ustaz? Ya maksura, apa nama? Itu alif maksur. Alif maksur. Alif maksurah. Okey. Jadi belakang itu tak ada baris pun Ya. Baris tetapi sebenarnya ada baris. Ada baris satu atas. Itulah dia sebut muqaddar. Muqaddar ini maknanya kamu takdirkanlah, kamu anggaplah dia ada pada alif tu baris atas. Tetapi tak ada. Tak ada. Kamu anggap saja. Cuba lihat saya cuba type kat sini. Kita baca ada kita baca tak ada. Ada. Okey. Cuba tengok saya type. Ba. Tengok huruf akhirnya ada baris atas. Baris atas. Betul kan? Ya. Okey, saya sebut lagi. Iftara. Huruf akhir dia tak ada baris. Ya. Mana ada baris? Yang ada barisnya pada ra. Tapi sebenarnya ada baris kat sini. Ada baris. Ada baris kat sini Dia cacang. Tidak diletaklah baris kerana dia tak boleh disebut. Itulah dia jadi muqaddar. Al-fatah baris atas, al-muqaddar. Baris atas yang ditakdirkan dia ada walaupun dia tak ada. Iftara itu maksudnya muqaddar. Kalau zahaba tidaklah. Dia jelas kita panggil zahir. Jelas ada baris atas. Jangan kamu kata lagi muqaddar. Jelas dia. Ustaz, istara tu boleh katakan muqaddar saja. Kita panggil muqaddar alal alif. Muqaddar alal alif. Kita terjemah macam mana? Baris atas ditakdirkan ada ia atas alif. Alif tu inilah yang saya merahkan Ya. Apa bukti dia alif? Kerana kita sebut iftara. Tak apalah, saya buang ya ni, saya letak alif. Iftara kan? Ya. Tapi alif tu ditulis dengan
alif maksurah. Iftara. Jadi sebenarnya yang berbentuk ya itu adalah alif. Alif. Bacaan alif. Begitu Ya. Ustaz, kalau ya ni, kalau dalam bacaan Quran dia boleh ke kita jadikan dia 2 harakat juga bila kita ganti alif Ya, tadi? memanglah bacaan dia 2 harakat. Kecuali kalau ada alif pula selepas tu Iftaraan ada alif dia jadi majaiz. Majaiz tu boleh 2, boleh 4 dan 2, boleh 4, 6, 5. Boleh 3 lah bacaan dia. Ya. Jadi hukum dia seperti mat biasa, ada alif ataupun ada ya, ada wa, dibaca dengan 1 alif ataupun 2 harakat. Okey Ya. Mana tadi? Iftara madin mabniyun. Mabniyun lawan dia mu'rab. Mu'rab ni maknanya berubah. Contohnya fi'il mudhari'. Yadhhabu pun boleh, yadhhaba pun boleh, yadhhab pun boleh. Ba itu boleh dibaca mati, boleh dibaca baris atas, boleh dibaca baris hadapan. Itu adalah dipanggil mu'rab. Adapun mabni dia adalah kekal. Kekal, tak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah ya. Nah, mabni 'ala al-fathah lit ta'adzur. Ta'adzur maknanya ada keuzuran. Tak boleh nak baca. Kamu nak baca macam mana lagi? Iftara, tak boleh, ta'adzur. Dia ada 3 sebab. Ta'adzur, munasabah dan satu lagi lupa dah saya. Ta'adzur, munasabah ada 3 sebab. Jadi tak boleh baca. Seterusnya mana tadi? Allah. Wal fa'il huwa. Jadi iftara itu di dalamnya ada fa'il. Iaitu dia. Dia itu kembali kepada sesiapa. Sesiapa yang mereka cerita ataupun membuat-buat apa yang Allah Ta'ala tak sebut. Ala Allah muta'alliqun biftara. Ala ini adalah huruf jar. Allah itu adalah majrur. Dan ala Allah itu adalah muta'alliqun bi iftara. Bersandang. Okey. Muta'alliqun bi iftara. Jar wa majrur ni sebagaimana saya cerita sebelum ni dia tidak kuat. Kalau kita kata ala Allah, atas Allah. Jadi orang tak faham. Dia merujuk ke mana atas Allah itu? Iaitu iftara. Kamu mereka cipta atas Allah. Maknanya kamu bukan mereka cerita atas manusia lain ataupun atas kawan kamu ataupun kepada makhluk lain ataupun benda lain. Tapi kamu mereka atau membuat cerita kepada Allah itu sendiri yang mencipta kamu. Kamu telah menipu ataupun kamu telah membuat sesuatu yang dia tidak buat, yang dia tidak sebut ataupun dia tidak arahkan, perintahkan. Ya. Kadziban, apa yang kamu reka cerita ataupun apa yang kamu buat iaitu kadziban. Pendustaan. Dusta. Jadi pendustaan ini maf'ulun bih. Dan kadziban ini dibaca diguna isim nakirah, maknanya umum. Apa-apa saja pendustaan yang kamu buat ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah paling kufur ataupun paling zalim ataupun yang paling kuat kezalimannya. Pendustaan ke atas Allah tadi sebagaimana yang saya bagi contoh tadi seperti kata Allah Taala ada anak, Allah Taala Tuhan ataupun Uzair itu anak Tuhan, ataupun mengatakan berhala-berhala itu adalah wakil-wakil Tuhan, ataupun dalam masyarakat kita ini mengatakan pokok itu adalah ada kuasa, ataupun kita kata wali-wali itu dia adalah pegang alam ini, dia boleh turunkan hujan, dia boleh beri manfaat, boleh kesembuhan dan sebagainya. Jadi apabila kita mencipta sesuatu yang Allah Ta'ala tidak cipta ataupun mendustakan ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah seburuk-buruk apa yang daripada mereka-mereka yang zalim. Jadi kadziban itu maf'ulun bih. Au lil ataf. Au lil ataf. Dan au ini dia memberi makna takhyir, pilihan. Atau. Bagaimana saya telah tafsirkan. Mana salah satu. Jadi sesiapa yang ada salah satu daripada sifat ini, maka dia paling zalim. Bayangkanlah kalau ada dua-dua. Itulah yang berlaku kepada Yahudi, berlaku kepada Kristian dan berlaku kepada musyrikin Mekah.
mereka ada dua sifat. Apa sifat itu? Pertama, mereka telah mendustakan Quran. Mereka telah mendustakan Nabi SAW. Dan sifat yang kedua, mereka juga telah mencipta sesuatu yang Allah Ta'ala tidak arahkan, tidak perintahkan. Jadi kalaulah salah satu itu sudah pun dikatakan paling zalim, jadi kalau ada dua-dua sekali, maka lagilah zalim. Au ini adalah huruf ataf litakhyir. Kadzdzaba fi'il madhi. Jadi au ini dia kembali kepada iftara. Jadi sebenarnya kalau kita nak pecahkan ayat ini, Allah Ta'ala nak bagi tahu dua. Allah Ta'ala nak sebut wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah. Yang kedua, wa man adlamu mimman kadzdzaba bi ayati. Maknanya dua golongan ini tidak ada yang paling zalim kecuali mereka yang mendustakan ayat Quran, ayat Allah, tanda-tanda mukjizat Allah. Dan kedua, tidak ada yang paling zalim mereka yang telah mencipta apa yang Allah Ta'ala tidak sebut, tidak kata. Jadi aw ini adalah atafnya kepada iftara. Kadzdzaba ini ataf dia, kembali dia kepada iftara. Wa fa'iluhu huwa, kadzdzaba ini ada di dalamnya fa'il, pelaku. Dia itu man, kembali kepada man. Man azlam. Pelaku. Pelakunya sesiapa? Mana sesiapa saja yang berdustakan. Bi ayat, dengan ayat. Ayat ini tanda dan juga ayat ini adalah Quran, ayat-ayat Quran. Jadi kita boleh terjemahkan mendustakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi ataupun mendustakan Al-Quranul Karim, di mana di dalamnya ada ayat-ayat tentang akidah, ayat-ayat tentang ibadat, ayat-ayat tentang akhlak, ayat-ayat tentang cerita dan sebagainya, mereka dustakan. Bi ayatihi ayatihi muta'alliqun bi kadzdzaba, maknanya mendustakan ayat-ayatnya. Hu itu adalah mudhafun ilai ayatihi. Ayatihi itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah ataupun mukjizat-mukjizat Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berlaku kepada musyrikin Mekah. Mereka mendakwa Quran ini adalah ciptaan Nabi, ataupun Quran ini adalah Nabi ambil daripada kitab-kitab lama, kitab-kitab dahulu. Jadi bi ayatihi mudhafun ilaih. Kemudian Allah Taala sebut inna itu sesungguhnya. Litaukid wan nasab. Sesungguhnya maknanya inna ini adalah untuk menguatkan dan juga untuk menasabkan. Sesungguhnya. Huruf taukid dan huruf nasab. Maknanya kalau ada isim selepasnya, adalah dibaca huruf akhirnya dengan baris atas. Contoh lagi ya, sebelum ini pun saya sudah bagi tahu banyak. Jadi apabila ada inna, isim selepasnya hendaklah kita baca dengan baris atas. Inna Muhammadan. Dan isim selepas Muhammad itu hendaklah kita baca dengan Muhammadun. Jadi inna Muhammadan kita panggil ini adalah isim inna. Mujtahidun kita panggil khabar inna. Asalnya ialah Muhammadun mujtahidun. Asalnya begitu. Mubtada khabar. Tapi apabila masuk inna, dia jadi asalnya mubtada khabar. Muhammadun mubtada, mujtahidun khabar. Apabila masuk inna, Muhammadun ini asalnya khabar, kita baca dengan Muhammadan, dan dia jadi isim inna. Mujtahidun dia jadi khabar kepada inna. Dan inna ini adalah kata taukid. Dia bermaksud kuat sesungguhnya. Dan nasab maknanya dibaca dengan baris dua. Okay. Oh gitu. Inna Muhammadun. Tetapi dalam ayat ni innahu hu itu adalah dhamir. Jadi tak bolehlah kita baca innahan. Jadi kita kena baca innahu juga. Jadi hu itu adalah isim inna, ismuha. La nafiyah. La nafiyah iaitu la menafikan. Dia tidak yuflihu berjaya.
yang tidak berjaya, adh-dhalimun fa'il. Siapa yang tidak berjaya iaitu orang-orang yang zalim. Adh-dhalimun fa'il marfu'un bil waw. Zalimun itu adalah fa'il dan hukumnya marfu' dan tanda rafu'nya ialah waw. Waw pada zalimun kerana dia jamak, kerana dia ramai. Kalau seorang adh-dhalimu, kita baca dengan baris hadapan. Kalau ramai, Adh-dhalimun. zalimuna. Jadi kalaulah seorang Zalim. zalim. Nak cari. Okey. Okey. Kalau seorang, kita tanda dia adalah baris hadapan. Kalau ramai, tanda rafu'nya ialah waw. Wow. Adh-dhalimun. Jadi kita panggil marfu' bil waw. Kenapa? Kerana jamak mudzakkar salim. Yang ni marfu' hukumnya bid-dhammah, dengan baris hadapan. Adh-dhalimun marfu'un bid-dhammah, adh-dhalimun marfu' bil waw. Kalau dua orang, Alif. limani marfu' bil alif. Bil alif. Alif ni tanda rafu' dia. Oleh kerana adh-dhalimun itu adalah jamak lelaki, maka kita baca dengan zalimun dan tanda rafu'nya ialah waw, adh-dhalimun. Yuflihu fi'il mudhari' dan asalnya aflaha. Aflaha yuflihu. Kalau falaha yaflahu. Jadi yuflihu itu adalah bukan mabni lil majhul, tetapi dia fi'il yang 4 huruf. Aflaha yuflihu. Jadi orang zalim itu dialah yang tidak berjaya. Dia yang menjadikan dirinya tidak berjaya dengan sendiri, dengan kezalimannya. Bukan orang lain. Aflaha adh-dhalimu. Okeylah, itulah sedikit sebanyak. Khabar inna tu mana Ustaz? Tadi innahu hu tu isim inna kan? Khabar dia selepas hu tu. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. La yuflihu adh-dhalimun itu adalah isim kepada inna. Khabar kepada inna. Mana khabar jumlah. Jumlah. Khabar jumlah. Saya cuba buat kat sini. Rasanya sebelum ni pun saya dah hurai dah kan. Saya ambil seperti ayat Quran juga tu. Innahu mu'minun. Jadi hu ini adalah isim inna. Dan dia dhamir, tak boleh letak baris atas. Mu'minun ini adalah khabar inna. Jenisnya adalah mufrad, di mana dia bukan ayat. Dia mufrad mana dia bukan ayat. Dia mu'minun satu saja. Satu perkataan, bukan ayat. Innahu yu'minuna. Yu'minuna billah. Contoh. Jadi yu'minuna ini adalah khabar. Dan khabar inna. Dan dia adalah khabar jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Innahu yu'minu, sesungguhnya dia yu'minun. Maaf ada satu saja sebab hu dhamir. Innahu yu'minu, sesungguhnya dia sedang beriman. Yang ini innahu mu'minun, sesungguhnya dia seorang yang beriman. Jadi mu'minu di sini khabar inna dan yu'minu di sini khabar inna juga. Bezanya ialah mu'minun isim. Kita panggil khabar mufrad. Yu'minu fa'il, kita panggil khabar jumlah fa'iliyah. Jadi khabar ini dia boleh isim satu saja, iaitu bukan ayat, kita panggil mufrad, ataupun dia dalam bentuk ayat, ataupun dalam bentuk ayat fa'il, ataupun dalam bentuk ayat isim.
Boleh dua-dua. Okey, jelas kan Haji Zul? Ya, ya. Baik. Jadi khabar dia la yuflihul zalimun. Jadi kalau orang tanya innahu, sesungguhnya. Apa ceritanya nya itu? Sesungguhnya dia. Apa cerita dia tu? Apa sesungguhnya? Sesungguhnya la yuflihul zalimun. Itu ceritanya. Dia tidak akan berjaya. Dan Allah Ta'ala tak sebut fi dunia wal akhirah. Kemungkinan orang zalim ini atas dunia pun dia gagal. Dibenci. Walaupun kita tengok orang yang zalim ni dia berjaya. Dia kaya hasil menipu. Dia kaya hasil rasuah. Dia kaya hasil daripada mengambil, merompak harta orang lain. Tetapi sebenarnya dia gagal. Dia dibenci oleh masyarakat. Hidupnya tidak tenang. Tidak mengecapi kenikmatan, kekayaan dan sebagainya. Mendapat musibah daripada sama ada tubuh ataupun juga daripada perasaan dan sebagainya. Sebenarnya orang yang melakukan kezaliman, melakukan dosa, melakukan kesilapan, dia tidak akan tenang. Dia tidak akan tenang. Walaupun kita nampak dia senang. Dia senang, dia tapi sebenarnya tak tenang. Tidur pun tak dapat. Pasal makan ubat nak tidur. Kita ni tak ada apa-apa, nak tidur, tak kepala atas bantal, tidurlah kita. Makan banyak tidur pula kan, pencen-pencen ni kan. Tapi orang yang zalim, sudah. Nak tidur pun tak boleh. Terpaksa makan ubat, terpaksa cari tempat yang sunyi, jauh, sentiasa marah, sentiasa tengking, sentiasa maki dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala tersebut fi dunia wal akhirah. Jadi terbuka, umum. Ada orang zalim, dia berjaya di dunia, tetapi di akhirat dia tidak akan berjaya. Okey. Ada soalan nak tanya? Puan Laila, Puan Julia, tak ada soalan Puan Julia? Haji Kasbi, ada soalan? Tak ada Ustaz. Okey, itulah sedikit sebanyak tafsiran dan juga kaedah-kaedah bahasa Arab yang kita sempat untuk belajar pada hari ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi terima kasih semua atas kehadiran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa insyaallah naltaqi fi usbu'in qadim InsyaAllah. fi nafsi fi waqt nafsihi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Afwan. Jazakallahu khairan katsiran insyaallah.